Okey, kita mula So, kita pergi kepada soalan 6 Hari itu kita sampai soalan 5. So, sekarang kita pergi kepada soalan 6. Okey, cikgu bagi kamu 3 sebutan pertama bagi satu janjan geometri. Okey, ini adalah soalan kalau kamu tengok dia tak macam janjan geometri tapi dia kata, okey, saya sudah bagi ini adalah janjan geometri. So, apa yang kita perlu kita buat sajalah dia punya nisbah sepunya mesti sama. Okey, dia punya nisbah sepunya mesti sama. So, kita gunakan yang pertama ini, gunakan sebutan pertama dan kedua ini. Kita dapatlah yang ini. Okey, lepas tu kita gunakan kedua dan ketiga. Kita dapat sebelah sini di mana kita pergi cari dia punya nisbah sepunya lah. Okey, betul. Lepas tu tak ada apalah, lepas tu kita selesaikan saja. Kita darab silan. Kalau kita dapat kuadratif, okey. Kalau kita dapat kuadratif, kita selesai dengan awak boleh tekan kalkulator. Bila tekan kalkulator, awak sepatutnya dapat 2 jawapan. Okey, sebenarnya kalau dapat jawapan macam ini Syamimi, cara kita tulis bukan macam ini. Kita sepatutnya tulis macam ini. Boleh Sebab W tolak kosong boleh diringkaskan jadi W. Tapi kamu lupa satu lagi, cikgu selalu pesan kalau kamu tipu dengan pemfaktoran, pastikan bila awak kembangkan, kamu boleh dapat ini. Tapi kalau kamu tengok tak dapat kan? Awak dapat W kuasa 2. Tapi awak punya persamaan ialah 4W kuasa 2. So maksudnya di antara mereka ada satu baris lagi. Di antara mereka ada satu baris lagi di mana awak kena fikirkan macam mana saya nak dapat W kuasa 2. So kalau ini nak pergi ini, kerja kita ialah kita bahagi 4 lah. So W kuasa 2 tolak 5W sama dengan kosong. Lepas tu baru ada baris ini. Boleh Selalu double check kalau awak nak tipu dengan pemfaktoran, pastikan awak kembang boleh keluar sebutan pertama seperti yang ada pada baris sebelum awak. Kalau tidak, jangan lupa ringkaskan. Tak erti gunakan rumus kuadratif. Banyak kali cikgu pesan sudah. So di sini awak dapat 2 jawapan dan kalau kamu tengok soalan ada sebutkan dia kata W itu mesti nilai positif. So betul lah kawan kamu ambil jawapan positif saja, jawapan kosong itu diabaikan. Okey, betul Sekejap. Okey, 5 soalan 6. Ya, okey. So itu jawapan dia. Okey, soalan B. Cikgu bagi pula 3 sebutan, cikgu kata 3 sebutan berturutan bagi satu janjan geometri. Okey, sekali lagi lah kan, cikgu bagi benda yang sama. Okey, dia bagi 36 HK. Kalau dia tak cakap, kita tak rasa dia ialah janjan geometri. Tapi soalan kata dia ialah janjan geometri. So kita buat ajalah. Okey, macam tadi juga. Okey, kita cari nisbah sepunya mereka dan dia sepatutnya sama. Okey, lepas tu kita darab silan, kita dapat benda macam ini. Dan beza dengan tadi, kalau tadi lepas awak darab silang, awak tengok semuanya ada W, mesti boleh selesaikan. Kalau ini ada H, ada K, awak tak dapat selesaikan. Awak tak dapat selesaikan. Okey, lepas tu soalan panggil lagi, hasil tambah sebutan itu. Maksudnya hasil tambah 3 okey, kamu boleh kata hasil tambah 3 sebutan ataupun macam mereka lagi senang. Tambah ajalah 3 sebutan ini. Okey, hasil tambah 3 sebutan ini ialah 28. So, kamu berjaya bentuk 2 persamaan dan dua-dua persamaan kalau kamu tengok ada H, ada K. So, maksudnya kita akan buat persamaan serentak lah. So, mula-mula kita buat daripada persamaan atas itu kita buat K sama dengan ganti masuk. Okey, bila ganti masuk sekali lagi awak nampak ini ialah kuadratif. Okey, so awak tekan kalkulator, awak dapat -12, -24. Okey, jangan lupa, awak memang tipu dengan ini. Tapi jangan lupa awak kembangkan ini. H kali H dapat apa Syamimi? H kuasa 2. Syamimi boleh H kuasa 2. So satu baris lagi. So kamu kena fikirkan ini kenapa boleh jadi H kuasa 2? Macam mana Syamimi? Kali 36. Kali 36. 8 kali 36 berapa? 288. Ingat setiap kali gunakan pemfaktoran tulis benda ini. Walaupun ada masa ni bahagian pemfaktoran ini tak ada markah. Tapi awak tak tahu bila dia ada markah, bila dia tak ada markah. So selamat selalu buat kerja itu
Okay, kalau malas nak fikir, lain kali pakai rumus kuadratif. So awak dapat 2 nilai H, so awak ganti masuk, awak akan dapat 2 nilai K. Okay, soalan ada syarat dia? Tak ada. Soalan pun kata nilai-nilai yang mungkin kan. So kita memang ada 2 set jawapan lah. H kita ialah negatif 12, negatif 24. K kita ialah 4 dan 16. Okay. So memang kita terima kedua-dua jawapan kali ini sebab soalan pun kata nilai-nilai yang mungkin. So kita tak payah risau sangat lah. Macam tadi dia kata nilai saja. Okay, lepas tu dia kata nilai positif. So berhati-hatilah. Okay, so okay, itu dia. Okay. Lepas tu, kalau ada masalah terus potong cikgu tanya soalan ya. Okay, kita pergi kepada soalan 7. Soalan 7. Okay. Raja menunjukkan susunan bagi 3 kon. Yang pertama dan mempunyai jejari sepunya. Okay, kalau kamu tengok gambar raja, mak ada gambar raja dah. Oh, tak ada Okay, kalau kamu tengok dia bagi kita gambar 3 gambar raja, makin lama makin besar. Tapi dia kata jejari sama. Okay, jejari sama. Okay, lepas tu dia suruh kita tunjukkan. Okay, dia bagi lagi tinggi kan. Tinggi dia 5, 8 dan 11. Tinggi dia 5, 8 dan 11. Okay. Lepas itu dia suruh kita tunjukkan isi padu kong itu disusun mengikut janjang aritmetik. So kerja pertama awak cari isi padu lah. A1. Boleh, tapi cikgu akan galakkan kalau boleh kamu tulis dalam tulis dulu apakah isi padu kong 1, kong 2, kong 3. Sebab peruntukan maka macam ni tak tahu boleh dah. Okay? Sebab awak sebetulnya sebab benda ini sebenarnya awak carikan walaupun tengok tahu tapi awak kena tunjukkan dululah. So awak kena tunjukkan dulu kong pertama. So awak buat 1/3 pi J kuasa 2 5 iaitu 5/3 pi J kuasa 2. Lepas tu kong kedua 8/3 pi J kuasa 2. Kong 3 11/3 pi J kuasa 3. Senarai ikut kong dulu. Okay. Kong 1, kong 2, kong 3. Okay, lepas itu baru kita pergi buat dia punya. Sebab soalan minta kita buktikan dia ialah janjang aritmetik. So kita memang terus cek dia punya beza sepunya sajalah. So pertama punya kawan kamu buat ialah ini dengan ini ini dengan ini. So kong ketiga tolak kong kedua. So bila ringkaskan dapat pi J kuasa 2. Okey, lepas tu kita buat pula okey, ini dengan ini. Kong kedua tolak kong pertama. So kamu dapat dia adalah sama. So awak sudah tunjukkanlah. Soalan minta kamu tunjukkan, so awak kena tulis di situlah. Kamu kena tulis macam ini. Ditunjukkan bahawa isi padu kon tersebut membentuk janjang aritmetik dengan nisbah sepunyanya pi J kuasa 2. Lebih baguslah buat tulisan. Buat tulisannya awak telah tunjukkan. Awak telah tunjukkan. Kalau tidak di sini tak nampak kenapa sudah ditunjukkan. So awak tunjukkan dia ialah beza sepunya. Dia ialah janjang aritmetik dengan beza sepunya dia berapa. Okey. Lepas tu cikgu tanya isi padu M buah kong pertama. So yang cikgu bagi ialah Tn lah. Isi padu, bagi M buah, so Sn. Sn ialah 124 pi. Okey, macam ini. So masuk formula lah. Dan soalan ini sebenarnya awak ada berapa cara ialah awak pergi senaraikan benda ini. Awak pergi senaraikan benda ini. Oh tak boleh. Boleh. Okey, kamu pergi senaraikan benda ini sehingga awak dapat jumlah dia ialah 124/3 pi. Maksud saya macam ini. Boleh kalau siapa nak pakai teknik senarai sebab soalan ini kita mampu senaraikan. Maksudnya awak senaraikan, okey, yang pertama ialah apa tak ingat.
Okey, yang pertama ialah 5/3 pi J kuasa 2. Ini isi padu dia. Okey. Lepas tu kedua 8/3 pi J kuasa 2. Sebenarnya boleh tambah satu kolom macam awak buat kekerapan ronggokan. Jumlah isi padu. So awak tambah 2 ini baru 13/3 pi J kuasa 2. Lepas tu, okay, masuk kong ketiga 11/3 pi J kuasa 2. So kalau kamu tambah sini baru 24/8. Kalau salah cakap 8 pi J kuasa 2. So awak buatlah. Awak buat sehingga tempat ini keluar 124 pi apa dia? Per 3 pi J kuasa 2. Lepas tu awak baca nilai ini. Ini ialah sebutan ke berapa. Jangan bagi jadual lepas tu tak beritahu jawapan So jawapan ialah inilah. So kalau ikut pengiraan kawan kamu sini ialah 8. Sini ialah 8. So awak tulis di sini. Okey, cikgu tengok kerja kawan kamu J kuasa 2. Sebenarnya J kuasa 2 tidak boleh hilangkan. Okay? Walaupun nanti dia saling hapus. Okay? Awak sepatutnya, sebab janjang ini terdiri daripada isi padu. So sebutan pertama kamu ada kuasa 2, sini pun ada kuasa 2 dan ini pun ada kuasa 2. Nanti dia saling hapus sebenarnya. Okay? Tapi waktu awak isi, awak tak boleh hilangkan. Awak tak boleh hilangkan, memang ada di situ. Nanti awak tengoklah, awak boleh buat kerja bahagi J kuasa 2. So semua benda itu, mula-mula awak tarik J kuasa 2 itu sebagai faktor sepunya. Boleh, nanti tak ada luangan untuk cikgu tulis. Kejap. So di sini 1/24/3 pi J kuasa 2 sama dengan M/2. Okey. 5/3 pi J kuasa 2 tambah M tolak 1 pi J kuasa 2. Okay. Lepas tu kalau kamu tengok, cikgu sebenarnya di sini kedua-dua sebutan ada J kuasa 2. So cikgu boleh tarik keluar. Bila tarik keluar sebutan pertama tinggal 10. Sebenarnya sampai pi pun cikgu boleh tarik keluar. Okay. Pi pun cikgu boleh tarik keluar. So sini cikgu tinggal 10/3. Sini cikgu ada M tolak 1. Okay. 1, 2, 4/3 pi J kuasa 2. So nanti cikgu bahagi pi J kuasa 2. Ini hapus, ini hapus. Okay. Saya rasa kamu tak boleh terus bagi saya inilah sebab ini melibatkan kuadratif. Dan cikgu sambung buat. Cikgu rasa ada kuadratif di sini. Okay, cikgu sambung buat kejap. So, kalau ini tinggal 1, 2, 4/3. Ini kalau cikgu kembangkan. Kalau salah kira beritahu cikgu 5/3 pi tambah N kuasa 2/2. Oh, cikgu ringkaskan apa di dalam dululah. Kejap. So, sini ialah M/2. So dalam ini nak buka kurungan ini, buka macam itu saja sebab depan itu ialah tambah. So 10/3 tolak 1, 7/3 tambah N. So nanti 124/3 sama dengan 7/6N tambah N kuasa 2/3. So di sini sebenarnya ialah satu kuadratif. Kamu tidak boleh terus bagi saya jawapan. Sebab di sini ialah kuadratif. So kita nak senang kita hilangkan pengebut lah. Cikgu darab 6. Cikgu darab 6. So sini tinggal 7N. Sini tinggal 3N kuasa 2. Sini. Kalau salah kira beritahu cikgu Kali 2 kan. 1, 2, 4. Kali 2. 2, 4, 8. So 3N kuasa 2 tambah 7N tolak 2, 4, 8. Sama dengan kosong. Okay, lepas tu baru kita buat kuadratif. Kita buat kuadratif. So A kita 3, B kita 7, C kita negatif 2, 4, 8. So kamu dapat satu jawapan 8, satu jawapan
negatif 10 1/3, iaitu negatif 31/3. Negatif 31/3. So cikgu punya ini ialah N tolak 8, 3N tambah 31 sama dengan kosong. Kalau cikgu kembang, cikgu dapat 3N kuasa 2. Okay? So cikgu dapat dua jawapan. Lepas tu oleh kerana N ialah bilangan sebutan, maka kita ambil jawapan positif dan integer positif sahaja. Okay? So boleh So sebenarnya awak kena tunjukkan langkah ini awak pilot kalkulator bagi awak jawapan yang betul. Pilot jawapan bagi awak jawapan yang betul. Sebenarnya untuk selesaikan persamaan ini, awak akan dapat dua jawapan. Awak dapat dua jawapan. So ada orang bila awak tekan kalkulator untuk ini, mungkin awak dapat negatif 31/3. So nasib kurang baik, jawapan awak tak betul. So bila jawab soalan ini, berhati-hati kecuali awak memang tak nampak dia kuadratik, cikgu tak nak cakap apalah. Tapi kalau awak rasa dia mungkin ialah kuadratik, tolong cuba kembang tengok kejap. Sebab cikgu nampak sini, N kalau tarik ke dalam, N kuasa 2. So kemungkinan sangat besar ialah kuadratik. Boleh? So walaupun jawapan ini betul, tapi cikgu tidak galakkan kamu tulis buat macam ini Awak sepatutnya selesaikan Awak sepatutnya selesaikan, baru dapat jawapan N sama dengan 8. Tapi macam cikgu cakap, awak pun boleh pakai teknik senarai. Awak senaraikan sampai awak dapat sebelah sini ialah 124 pi per 3. Lepas tu awak baca jawapan ini. Tulis semula lah N kamu sama dengan 8. Jangan bagi jadual, suruh cikgu cari jawapannya. Siapa yang pakai teknik jadual ini, ingat setiap kali selepas awak senaraikan, awak mesti beritahu mana satu ialah jawapan. So contohnya soalan ini tanya berapakah M puas kong kan? So awak baca jawapan ini sebagai jawapan awal. Tulis semula lah. Maksudnya soalan tanya kan apa nilai N? Tulislah N sama dengan 8. Boleh buat dengan kerja ini. Khasnya untuk siapa yang algebra tak bagus punya, sebenarnya boleh. Soalan janjan, cikgu selalu pesan soalan janjan kalau kamu mampu senaraikan dan awak tidak erti macam nak buat soalan ini, tak payah pening, pergi senaraikan saja. Pergi senaraikan saja. Hanya bila nak dapat seputang-seputang ini, waktu kalau awak nak pakai teknik kalkulator, awak buat 5/3 sama dengan. Dia ialah beza sepunya kan. So tambah, kalau kamu tengok sebenarnya ialah tambah 1. Jadi tambah 1. Lepas tu dia akan bagi jawapan ini. Panjang kuasa 2 itu awak sambung tulislah. Boleh Itu soalan 7A2. Lepas tu kita pergi kepada 7B. Ada apa kamu potong cikgu cakap aja sebab cikgu nak jimat masa ni. 7B, hasil tambah 7 sebutan pertama bagi satu janjang. So cikgu bagi ini ialah satu soalan baru tak ada kaitan dengan 7A. Ada satu janjang geometri, hasil tambah 7. So kawan kamu tengah buat S7 lah dia buat S7 sama dengan 129. So A. Lepas tu soalan pagi, beza nisbah sepunya ialah negatif 2. ARN tolak 1. Kalau boleh buat kurungan di sini nasib baik dia kuasa 7. Kamu tahu kenapa cikgu cakap macam ni? Kalau sekarang dia kuasa genap, awak tekan ini, dengan awak tekan ini, jawapan dia berbeza. Ini kumpulan siapa? Kumpulan siapa? Syasha cuba tekan ini. Negatif 2 kuasa 6, apa jawapan dia? Dengan awak tekan yang ada kurungan. Yang tak ada kurungan, berapa jawapan dia? Negatif 64. Negatif 64. Kalau ada kurungan? Dapat 64. 64. Awak bernasib baik sebab dia kuasa 7.
Negatif 3 kuasa 7 ada kurungan, tak ada kurungan. Okay, cuba tekan. Negatif 2 kuasa 7. Negatif 128. Negatif Betul. 128. Yang bawah ini pun awak dapat negatif 128 kan? Awak secara kebetulan dia kuasa 7. Kalau dia kuasa hasil tanpa endang genap punya, memang awak akan dapat jawapan yang salah. Ataupun waktu awak tekan, awak ingat ada buat kurungan. Tak, okey. So, cikgu cakap di sini awak bernasib baik. Cikgu tak tolak markah, tapi awak ingatlah ya, bila kita nak kuasa, nombor benda yang kita ganti itu ialah negatif, aku nak buat kurungan. Sebab bila awak tekan kalkulator, cikgu sampai awak tengok kan, jawapan dia berbeza. Jawapan dia berbeza. Kalau kuasa ganjil tak apa. Dia masih ada jawapan negatif, awak selamat. So ingat sesiapa yang awak tengok kerja sendiri, siapa tak buat kurungan punya, pastikan semua buat kurungan. So di sini tak ada kuadratif, so memang bolehlah awak terus masuk ke dalam formula, terus tekan, tak ada masalah lah. Sebab tak ada kuadratif di sini. Kejap, cikgu pun lupa cek jawapan. Ni soalan 7. Okey, 8. Okey, 3. Okey. Lepas tu cikgu tanya apakah sebutan ke-9? Tak ada apa kan? Boleh pakai teknik senarai, boleh pakai teknik senarai macam apa yang apa yang Syasha buat ini awak senaraikan, lepas tu dapatlah apakah sebutan ke-9 boleh, ataupun siapa nak pakai rumus pun boleh. Terpulang kepada kamu 3A 9 tolak 1. Kalau awak tekan ini pun awak akan dapat 768, betul? Cek kejap nanti silap. 3 kurungan negatif 2 kuasa. Okey. 3 kali. Dan awak pun dapat 768. So sesuka hati awak lah. Nak pakai teknik ini pun boleh. Nak pakai teknik ini pun boleh. Mana-mana satu. Mana-mana satu. Kalau awak tanya saya, cikgu galakkan pakai ini je lah, tak payah pening. Tak payah pening. Boleh? Tapi ingatlah, siapa yang pakai teknik ini punya, kena senaraikan kena senaraikan semua sebutan sehingga yang dikehendaki. Dan jangan terus bagi saya jawapan. Sekarang kita tidak ada lagi soalan jawapan betul terus bagi awak markah penuh punya. Kecuali soalan itu one mark. Sebab one mark maksudnya dia one mark untuk jawapan. Kalau soalan itu contohnya B2, contohnya kalau kamu tengok dalam buku ini dia bagi 4 markah kan. So maka soalan A1 2 markah, soalan B1 2 markah, B2 2 markah. So maksudnya ada markah kaedah. Bila ada markah kaedah, kalau awak terus bagi saya 7, 6, 8, 1 markah pun tak dapat tau. Bukan maksudnya dapat markah jawapan, markah kaedah buang. Awak tak dapat markah. So dia kena tengok kaedah awak. So kaedah awak nampak awak senaraikan sehingga apa yang dikehendaki. Lepas tu jawapan dia bagi awak full mark. Ataupun dia nampak awak gunakan rumus T9 dengan betul, kemudian kira betul. So sini one mark, sini one mark. Boleh itu soalan 7B. Sempat ke? Kita pergi kepada soalan ini. Raja menunjukkan susunan silinder. Kali ini silinder. Dan kali ini jejari dia sama, iaitu 4. So di sini ada satu maklumat tak wujud dalam gambar raja tapi dia sebut dalam ayat dia, iaitu jejari mereka sentiasa 4. Dan itu pun awak berhati-hati soalan kadang-kadang suka bagi jejari, kadang-kadang suka bagi silinder. Yang dia bagi kali ini ialah jejari kemudian tinggi silinder pertama 5, itu ada dalam gambar raja, dan seterusnya bertambah sebanyak 3. Ada dalam gambar raja. Dia suruh kamu cari isi padu bagi silinder yang ke-15. So kawan kamu pergi cari, yang pertama pakai saja formula pi J kuasa 2P. Lepas tu dia cari seputang silinder kedua, cari lagi silinder ketiga. So di sini ingat kamu bila buat soalan ini jangan terlalu hanya ambil dua aja, macam ini. So tapak pertama, sudah tapak kedua, terus kata cikgu ini ialah JA, ini ialah JG. Mesti tapak cek sekurang-kurangnya tapak 3.
Okay. So kalau di sini awak nampak, kawan kamu nampak dia sebenarnya ialah beza soalan JA, di mana dia punya D ialah 48 pi. D dia ialah 48 pi. Betul ke? Okay. So bila soalan tanya apakah sebutan ke-15? So dia pakai formula A tambah M tolak 1D. Dapatlah jawapan. Tapi boleh juga macam cikgu cakap lah, awak boleh pakai teknik senarai. Okay. Awak tulis, tapi kena tulislah 80 pi, 128 pi, 176 pi. Awak senarai sehingga yang ke-15. Dan inilah merupakan jawapan dia. Awak pun akan dapat 752 pi. Okey, soalan ni tak susah Betul ke? Ya, okey. B, dia tanya apakah jumlah isi padu A bagi N diberi jumlah isi padu N seputar. Lebih kurang macam tadi lah kan. Okey, so kita pakai juga formula ini. Okey, lepas tu cikgu kata, okey, so dia sama dengan 13984 pi. So masukkan ajalah isi padu bagi N mana tinggi pergi ya? Siapa punya kerja? Nadia ataupun Wadina? Kamu punya kejap. Mana baca? Oh, Nani mana saya nak baca ni? Oh, tarik keluar. Okey. Oh, sini. M per 2 Oh, okey. Awak balik kepada yang original itu Awak balik kepada original itu pi 4 kuasa 25 Okey. Boleh jugalah kalau nak. Kalau tidak tulis saja 80 pi tambah N tolak 1. So awak punya D kenapa awak buat benda ni Di mana dia awak 48 pi kan, tapi awak buat dia ialah pi 4 kuasa 2 3. Betul ke? Itu maksud awak? Ya. Sama dengan 13984 pi. Kenapa nak buat macam ni Kenapa awak tak terus gantikan? Kenapa tak terus gantikan ini sebagai 80 pi, ini sebagai 3 saja? 48 pi saja. Tapi tak salah lah. Hanya kenapa nak siapa nak buat ini tak salah sebab mereka buat macam ini, lepas tu dia tarik benda ini keluar. Dia nampak ini ialah faktor sepunya dia. Dia tarik pi 4 kuasa 2 itu keluar. Boleh lah. Okay? Hanya buat benda itu macam jadi lebih rumit. Okay, lepas tu nampak kuadratif. So dia tipu dengan rumus. Lepas tu dapat jawapan. Dan macam tadi jugalah kita hanya terima jawapan integer positif. So kita ambil jawapan 23. Kita ambil jawapan 23. Tapi sebenarnya tak payah melumitkan ini. Okay. Tadi kita terpaksa buat macam itu sebab tadi jejari tak tahu. Soal sebenarnya boleh macam ini aja. M per 2 kali berapa kita punya sebutan pertama? 80 pi tambah M tolak 1 48 pi sama dengan 13984 pi. Boleh Pakai ini saja awak selesaikan. Tapi tak apa, jawapan serupa saja. Ataupun satu lagi ialah teknik senarai macam tadi cikgu tunjukkan untuk soalan 7 tadi. Sebenarnya kalau kamu tengok soalan ini mirip kepada soalan kong itu. Hanya rumus dia berbeza. Satu rumus isi padu kong, satu rumus isi padu silinder. Itu saja bezanya. So jawapan ini pun betul. Okey, cikgu sempat sampai sini saja. Ustaz nanti tolong bagi saya PM cikgu soalan 2 punya. Minggu depan kita sambung lagi Boleh teacher. Untuk kamu cuba sambungkan Kalau sudah siap buat ada masa awak pergi buat lagi. Okey, Pak Enang kita awak buat tajuk pertama, kertas 1. Kertas 2 kita buat kemudian. Sebab kalau ada peluang cikgu nak semak sendiri. Okey. So kamu buat kertas 1, tajuk 6 kertas 1.
Kalau sempat siapa sambung aja lepas tu pergi kepada tajuk 7. Tajuk 6 kertas 2, kalau boleh kita tunggu waktu awak balik sekolah baru cikgu nak tengok sebab cikgu perlu tengok graf kamu. Okey. Boleh ya? Okey, cikgu ambil kehadiran kejap, cikgu langsung tak sempat tadi. Sorry, stop record.